Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam sesi tazkirah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dikasihi Allah sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk letakkan dakwah di hadapan wadah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan mengupas serba sedikit berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, marilah sama-sama saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kita di atas nikmat yang kita dapat sehingga hari ini, iaitu nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat kehidupan yang masih kita kecapi sehingga hari ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masa saya ingin mengupas serba sedikit berkaitan dengan tajuk pada hari ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fussilat ayat ke-33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan Allah dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Baiklah tuan-tuan, berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Fussilat ini, ia memberi gambaran yang jelas yang bahawa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk melakukan kerja dakwah bagi tidak lain dan tidak bukan bagi menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada perkataan yang lebih indah, yang lebih cantik dan yang lebih mulia selain daripada perkataan daripada seorang individu yang mana mengajak individu yang lain mengesahkan dan mematuhi segala perintah Allah Azza wa Jalla. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita melakukan dakwah, kita mesti ada beberapa pendekatan untuk melakukan kerja-kerja dakwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah pendekatan dakwah yang dianjurkan oleh agama Islam? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan yang dianjurkan oleh Islam sudah pasti ianya berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pendekatan dakwah ini adalah dengan contoh pendekatan yang terbaik yang perlu kita ikuti sebagai seorang pendakwah. Kita perlulah mengikuti pendekatan-pendekatan yang mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda melakukan dakwah. Tuan-tuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada seluruh manusia, baginda tidak mengira bangsa, keturunan, latar belakang dan juga agama. Maksudnya di sini baginda melakukan dakwah kepada semua manusia. Baginda tidak memilih warna kulit, bangsa dan agama. Maksudnya tuan-tuan, untuk menyebarkan agama Islam ini, baginda menyebarkan kepada semua umat manusia. Dan pada hari ini tuan-tuan, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga perlulah meneruskan legasi dakwah baginda, yang mana legasi dakwah ini tidak pernah putus. Selepas kewafatan baginda, legasi dakwah ini diteruskan oleh para sahabat dan seterusnya diteruskan lagi oleh para tabi'in dan seterusnya diteruskan oleh para ulama dan sehingga pada hari ini diteruskan oleh kita insya-Allah. Dan legasi dakwah ini dan mestilah melalui pelbagai bentuk dan juga wadah. Namun harus diingat,
mesejnya masih kekal sama, iaitu menyeru manusia kepada mengesahkan dan mematuhi segala perintah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini walaupun kita menggunakan konteks yang berbeza untuk melakukan dakwah, tetapi kita kena harus ingat matlamatnya harus sama, iaitu ke arah mengesahkan dan mengikuti segala perintah oleh Allah Azza wa Jalla. Di Malaysia terdapat pelbagai suasana dakwah di Malaysia, dan individu dan juga kumpulan yang berdakwah mengambil banyak pendekatan dan juga wadah. Ada yang mengambil pendekatan untuk berdakwah di masjid-masjid dan juga di surau-surau. Ini dilakukan melalui kuliah-kuliah yang kita dengar, dan seterusnya. Ada juga yang mengambil pendekatan dakwah ini melalui dalam bidang politik. Sebagai contoh, ahli politik yang mana ia membawa berkaitan dengan mesej Islam. Ada juga yang mengambil wadah berbentuk badan bukan kerajaan, iaitu NGO yang menjalankan kerja-kerja dakwah seperti yang kita tahu, One Center Malaysia Perlis, MRM, Unity Network dan pelbagai lagi yang ada di Malaysia ini. Bahkan ada juga yang mengambil wadah parti politik bagi mendapatkan kuasa pentadbiran, kemudian tubuhkan kerajaan, dan kerajaan itu dijalankan berlandaskan kerajaan Islam. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak kiralah apa jua pendekatan dan wadah yang dipilih, tetapi tuan-tuan, dakwah itu perlu kekal di dalam prinsip Islam dan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini wadah untuk menyampaikan dakwah itu boleh berbeza, namun asas dakwah ini perlu tetap sama. Berbezanya wadah adalah berdasarkan keputusan masing-masing bagi individu yang ingin berdakwah. Namun sikap seorang pendakwah itu mestilah menghormati, perlu tetap menonjolkan dalam menyantuni wadah yang dipilih. Baiklah, para hadirin sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, apabila kita melakukan kerja dakwah menyampaikan agama Islam ini, sudah pasti kita akan mendapat pelbagai tentangan dan juga kecaman daripada orang di luar sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk terus menggunakan pendekatan yang baik di dalam menguruskan dakwah kepada kumpulan yang membenci kita, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-34 yang bermaksud, dan tidaklah sama kesannya dan hukumannya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan apa ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat baik. Jadi maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana apabila kita mendapat kecaman, kebenci, kita kena menolak, menangkis segala tohmahan dan juga cacian daripada orang yang membenci kita melakukan dakwah ini dengan cara yang baik. Kita tak boleh mengeji diorang sebagai untuk tindak balas berdasarkan apa yang diorang keji kita. InsyaAllah dengan mudah-mudahan dengan pendekatan itu, mereka yang membenci kita akan berubah sehingga mampu menjadi seolah-olah sahabat karib, insya-Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan indahnya dakwah Islam. Ia bukan dakwah dengan membenihkan kebencian, tetapi ia menolak kejahatan.
dan ia adalah dakwah yang baik, akhlak yang mulia, layanan yang istimewa dan kesabaran yang tinggi. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya di dalam surah Al-Fusilat ayat ke-35 yang membawa maksud, dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, ingatlah, jika kita memilih jalur politik sebagai saluran dakwah, pilihlah wadah yang kita rasa tepat. Tidak kiralah sama ada melalui NGO, sama ada melalui parti politik ataupun secara individu, tetapi kita mestilah memilih cara yang tepat. Namun kita perlu ingat, untuk meletakkan dakwah di depan berbanding wadah yang dipilih, jika ada pihak yang berbeza dengan pilihan kita, maka kita perlulah berlapang dada. Kita sama-sama mahu berdakwah, cuma wadah yang dipilih saja berbeza. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, untuk menyampaikan dakwah walaupun di dalam keadaan yang berbeza, tetapi kita kena berlapang dada dan saling terima akan pendapat orang lain. Dan kita kena ingat, elakkan kita terperangkap di dalam pemikiran wadah kita sahaja yang benar dan yang lain tidak. Dan semasa untuk menyampaikan dakwah ini, kita kena ingat, kita kena menerima juga apa pendapat orang lain. Mungkin cara orang lain itu lebih baik, dan kita kena terima juga pendapat orang lain. Elakkan diri kita daripada terperangkap dengan hasutan halus syaitan yang mana meniupkan kebencian walaupun pada dasarnya kita berada di dalam perjuangan dakwah yang sama. Dan sama-samalah kita membawa manusia kepada syariat dan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berakhir, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan para pendakwah merenung sekejap. Tidak kiralah apa sahaja pendekatan dan wadah yang dipilih, dakwah itu perlu kekal di dalam prinsip Islam dan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah boleh sahaja berbeza tuan-tuan, namun asas dakwah itu perlu tetap sama. Jadi di sini tuan-tuan, secara kesimpulannya, tidak kiralah pendekatan ataupun wadah apa pun yang kita bawa untuk menyampaikan dakwah, tetapi kita kena ingat bahawa asas dakwah itu perlu tetap sama. Yakni kita ingin mengajak orang ramai untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti segala perintah Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum berakhir, sebagai seorang pendakwah, kita mestilah menjaga tingkah laku kita, percakapan kita, dan supaya orang nampak kita ni yang baik, supaya dakwah kita pun tidak seperti kekerasan. Dan tuan-tuan, jika kita dakwah dengan secara yang lembut, insya-Allah dakwah kita akan mudah diterima. Sedang kerana Fir'aun sendiri pun Allah memerintahkan Nabi yang ada pada masa ketika Fir'aun yang zalim itu ada, Allah memerintahkan nabinya untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan cara yang halus. Jadi kita pun tuan-tuan, kita pun kena ikutlah cara Nabi dah letak dekat ni pada aku. Kita kenalah ikut cara dakwah berdasarkan dengan kisah Al-Quran. Kita mestilah ikut cara dakwah Nabi Musa dan juga Nabi Harun AS, yang mana walaupun pada ketika zaman Nabi Musa dan Nabi Harun, Fir'aun itu seorang yang zalim, tetapi di dalam surah Taha ayat 44, Allah memerintahkan supaya Nabi Musa untuk mengajak Harun yang zalim ini
dan bukan sahaja zalim, malahan malahan Firaun juga mengaku yang bahawa dirinya Tuhan untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun kaedah ajakan yang Allah perintahkan untuk mengajak Firaun ini iaitu dengan qaulan layyinan, iaitu dengan kata-kata yang lembut. Jadi tuan-tuan, sebagai pendakwah untuk mengajak orang ke arah agama Islam, maka kita mestilah mengajak dengan cara yang lembut dan juga bertoleransi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal kebaikan di atas muka bumi ini. Moga-moga dengan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya sebagai kita bekalan di akhirat kelak nanti, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sidang penuntut sekalian, pada kali ini saya ingin memberikan perkongsian berkenaan dengan bagaimana kita hendak melakukan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita membahaskan ataupun saya memberikan tips ataupun pandangan metodologi dalam kita melaksanakan dakwah kepada masyarakat bukan Islam, ingin saya berikan sedikit persiapan dalam melaksanakan dakwah, iaitu dalam untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama dalam hendak melakukan ataupun melaksanakan dakwah ini, seorang itu perlu mempersiapkan pada yang pertama iaitu niat. Yang mana kita perlu memperbaharui membaharukan niat kita dalam bidang dakwah ini. Kerana apa? Kerana niat itu akan mendorong kita untuk melakukan amal kebaikan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada kali ini saya ingin kongsikan petik daripada surah Al-Zalzalah, yang mana sekiranya kita melakukan dakwah ini, setiap amalan yang kita melakukan dakwah ini, insya-Allah Allah akan menerima sebagai kita bekalan di akhirat. Yang mana dalam surah Al-Zalzalah Allah telah menceritakan kepada kita semua berkaitan dengan amalan kebaikan yang mana dilakukan oleh para sahabat. Baik tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tuan-tuan dan puan-puan, Anas Ibn Malik menyatakan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ayat ini turun. Kemudian lalu Abu Bakar mengangkat tangannya, yakni berhenti ketika makan makanan tersebut, dan berkata, "Wahai Rasulullah, adakah akan diperlihatkan kepada kejahatan yang aku lakukan walaupun sebesar zarah?" Beliau menjawab, yakni Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, engkau melihat sesuatu yang engkau benci di dunia, ia termasuk dalam timbangan kejahatan sebesar zarah. Begitu juga disimpan untukmu kebaikan sebesar zarah, lalu kedua-duanya akan diperlihatkan kepadamu pada hari kiamat." Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita ambil iktibar daripada ayat ini, sebabnya turun ini, ayat ini saya ingin jelaskan kepada kita semua. Di dalam melakukan aktiviti dakwah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilainya dari segi setiap detik, setiap daripada langkah kita, percakapan kita, amal kebaikan yang mana kita buat ini, Allah akan menerimanya walaupun sebesar zarah. Hatta sehingga kita memberikan salam kepada seseorang itu,
mendoakan kepada seorang itu, Allah mengiranya sebagai akan mendapat pahala di akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua saya ingin tegaskan, seorang da'i ataupun seorang pendakwah itu perlu berusaha dalam mengerjakan kerja dakwah, yang mana kerja dakwah ini akan mendapat habuan yang paling lumayan sekira kita tinjau dari segi hadis, yang mana dalam Sahih Bukhari Nabi SAW yang telah menyatakan, yang bermaksud, demi Allah, apabila ada seorang sahaja yang mendapat petunjuk melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah. Yang mana di dalam kerja dakwah ini, Allah ataupun Nabi SAW telah memberikan kepada kita semua satu peluang kepada kita semua untuk mendapat ataupun untuk kita memperoleh pahala yang paling banyak sekali, iaitu sekiranya kita melakukan dakwah ini dan orang itu masuk Islam, dan Allah akan memberikan ganjaran yang tak terhingga. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berharap dan berdoa kepada Allah, yang mana di dalam kita sedia maklum bahawa apabila kita melakukan kerja dakwah ini, perlu kita berharap dan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana hidayah itu datang daripada Allah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ini engkau maksudnya engkau Muhammad, wahai Muhammad, engkau tidak boleh berikan hidayah kepada siapa yang engkau suka, tetapi aku boleh berikan hidayah kepada siapa yang aku suka. Moga-moga dengan seorang itu mendapat petunjuk, yang ini masuk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui ayat ini kita dapat faham bahawa hidayah hanya boleh diberikan kepada hidayah ini hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk kita melaksanakan dakwah kepada masyarakat bukan Islam, yang pertama, ini berasal daripada pengalaman saya sendiri. Yang pertama, kita perlu membina hubungan bersama dengan non-Muslim, yang mana kita perlu bina hubungan ini, antaranya salah satu, sebelum kita nak menjalinkan hubungan bersama dengan non-Muslim, perlu kita cari non-Muslim ataupun perlu kita berkawan dengan non-Muslim. Dan setelah kita berkawan, kemudian kita boleh ataupun mengajak dia untuk berjumpa. Ini daripada pengalaman saya sendiri, yang mana di One Center saya sering melakukan dakwah. Saya dan bersama dengan kawan saya sering melakukan dakwah bersama dengan masyarakat non-Muslim. Antaranya yang telah kita laksanakan adalah salah satu program untuk mendekati non-Muslim, iaitu dengan bermain futsal, yang mana setiap minggu kita akan kontak bersama dengan non-Muslim untuk bermain ataupun buat satu friendly futsal bersama dengan masyarakat bukan Islam, iaitu Cina, di Perlis lah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk kita melaksanakan dakwah kepada masyarakat bukan Islam, kita perlu cari persamaan. Dalam erti kata lain, kita perlu menerangkan sedikit perbezaan di antara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam untuk menyatakan persamaan ini, kita boleh saja terangkan kepadanya, kerana persamaan boleh membuatkan kita merasakan diri kita dan diri dia makin dekat. Tetapi saya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu untuk kita menekankan perbezaan, kerana apabila kita menekankan perbezaan di antara kita dan dia, sudah pasti dan tentunya akan mengakibatkan hubungan kita dengan dia semakin renggang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam melaksanakan dakwah ini perlu kita mencari persamaan. Sebagai contoh, kita mesti mengkaji terlebih dahulu apa yang madung kita sukakan.
iaitu apa yang non-Muslim itu suka. Seperti tadi yang saya ceritakan, yang mana Madung Royal sukakan kepada futsal, yang mana kita akan buat satu friendly bersamanya setiap minggu. Dan di dalam arti kata lain, selepas kita main futsal, mungkin kita boleh terang serba sedikit berkenaan dengan apa yang di dalam Islam kita larang buat dan apa yang boleh dibuat. Sebagai contoh, ini berdasarkan pengalaman saya, yang mana ada seorang non-Muslim, dia berkawan saya daripada college selagi, yang mana saya berasal daripada College Universiti Islam Perlis, dan di College Universiti Islam Perlis terdapat seorang non-Muslim yang beragama Hindu, yang mana dia sering berjumpa saya untuk beriadah dan bermain sekali. Dalam kita bermain futsal lah setiap minggu dan setiap bulan, sehinggakan di universiti telah menjemputnya untuk mewakili universiti ke peringkat kebangsaan. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, pada satu hari ketika itu dia merasa dirinya tertekan kerana dia berharap macam dirinya tak bermain lagi akibat daripada dia putus cinta dengan seseorang. Jadi apa yang dia buat, dia telah hubungi saya untuk dia berjumpa dengan saya, dan dia minta nasihat, dia minta tolong, boleh tak hang buat macam ni, hang macam sihirkan perempuan itu untuk bagi perempuan itu suka kepada dia. Jadi peluang ini kita terangkan kepadanya bahawa di dalam Islam kita tidak boleh. Macam mana dari pengalaman saya menceritakan bahawa wahai saudaraku, kami sebagai rakyat orang Islam, kita tak boleh percaya benda ni. Kerana benda ni kurafat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 48, kita tidak boleh mensyirik. Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa syirik, tetapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain syirik. Jadi sebagai Muslim, kita tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menyeru untuk meminta saya untuk melakukan satu perkara yang syirik, dan kemudian saya terangkan kepadanya kita tidak boleh melakukan perkara sedemikian kerana bertentangan dengan agama Islam. Dan saya nasihatkan kepadanya untuk berdoalah kepada Tuhan, iaitu Tuhan Allah lah. Setiap manusia ni dia mempunyai ataupun dia percaya bahawa kewujudan Tuhan. Jadi saya memberikan penerangan kepadanya, wahai saudaraku, kau berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya ingin kongsikan dan saya ingin petikkan daripada sebuah kisah yang mana sahabat Nabi SAW sebelum dia memeluk agama Islam, pada ketika dia sedang dikejar oleh masyarakat Islam kerana dia sering menghina Nabi dan ingin mengancam untuk membunuh Nabi, lalu dia berlari ke satu pelabuhan. Kemudian apabila dia lari ke satu pelabuhan, dia tidak mempunyai tempat arah untuk dia sembunyikan diri. Kemudian dia ternampak satu bahtera yang diketuai oleh seorang Muslim, yang mana seorang Muslim itu menyeru dia ataupun mengajak dia untuk naik sekali ke bahtera untuk berlayar bersama. Lalu dia pun tiada pilihan, naik ke bot itu bersama dengan nahoda tersebut dan berlayar. Kemudian apabila berlaku satu situasi yang amat dahsyat di tengah laut, yang mana ombak begitu kuat mengakibatkan bot yang dinaiki mereka itu terombang-ambing, sehingga ribut guruh pun berdetuk dengan kencang. Kemudian dia pun berasa takut dengan keadaan itu, dia takut akan mati, dan hanya di dalam fikirannya dia hanya mengingatkan mati sahaja. Kemudian nahoda tersebut menyatakan, wahai saudaraku, berdoalah kepada Tuhan. Engkau mempunyai Tuhan, aku pun mempunyai Tuhan. Jadi saudara tersebut, dia selepas mendengar nasihat daripada nahoda tersebut, seorang sahabat tersebut, dia pun berdoa kepada Tuhan lamanya, iaitu Al-Latab dan Al-Uzza, iaitu patung Al-Latab dan Al-Uzza.
dia berdoakan, dia minta tolonglah wahai Tuhanku. Kemudian selepas dia berdoa, ombak begitu lagi kencang mengakibatkan bahtera itu hampir tenggelam. Dan kemudian selepas itu nahda tersebut menceritakan kepadanya, abang kata, menyatakan bahawa wahai saudaraku, saya merupakan seorang Muslim dan cuba saudara meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah dia mendengar nasihat dan pujukan daripada nahda tersebut, kemudian dia mengangkat tangan, mendongak ke langit dan memohon, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau ingin selamatkan aku, tolong selamatkanlah aku daripada perjalanan ini. Dan selepas dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu dengan serta-merta ombak dan hujan pun berhenti. Dan kemudian dia mula terfikir untuk memasuki agama Islam. Kemudian selepas dia telah menceritakan kepada nahda tersebut apa yang telah dilakukan olehnya. Kemudian nahda tersebut membawanya pulang untuk pergi ke pelabuhan. Lalu apabila dia sampai ke pelabuhan, dia terus pergi ke rumah Nabi SAW dan telah menawarkan dirinya untuk memasuki agama Islam. Tetapi Nabi ketika itu, Nabi tidak memaksanya. Nabi memberikan masanya untuk selama seminggu untuk berfikir, adakah engkau masuk agama Islam ni semata-mata untuk niat tertentu. Tetapi ketika itu dia merasakan dirinya telah diancam dan ingin selamat, dan dia merasakan dirinya ingin masuki agama Islam sebetul-betulnya. Dan selepas kejadian itu tidak sampai dalam 7 hari, hari yang ketiga dia pergi berjumpa Rasulullah SAW dia untuk menyatakan hasratnya untuk memasuki agama Islam. Dan sahabat tersebut ialah merupakan Ikrimah bin Abu Jahal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya yang ketiga, dalam kita berdakwah kepada masyarakat bukan Islam, ya ini yang paling penting. Step yang ketiga, kita menyatakan ataupun kita mewujudkan persoalan kepadanya tentang kewujudan Tuhan, yang mana cara yang terbaik adalah kita mengajarnya untuk berfikir tentang konsep ketuhanan di dalam Islam, yang mana kaedah ketuhanan ataupun konteks dalam kita menyampaikan tentang ketuhanan ini, saya cenderung untuk memberikan pandangan berkenaan dengan memberi satu teknik ataupun cara untuk kita memberikan penjelasan kepada berkaitan dengan Tuhan dan ciptaannya, yang mana kaedah ini saya ambil daripada IDT yang diterajui oleh Bro Lin Juin Sun, yang mana soalan yang pertama, kita setelah kita berkawan dengan dia, kita boleh bertanyakan berkenaan jentik dia punya pemikiran supaya dia berusaha untuk berfikir apakah dia diciptakan di atas muka bumi ini semata-mata untuk dunia ataupun untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang pertama yang ini kita boleh ajukan kepadanya, adakah Tuhan mempunyai sifat yang kekal? Di situ maka dia akan menjawab sebagai Tuhan yang mana dia beragama bukan Islam pun dia akan menyatakan bahawa Tuhan itu perlu ada sifat kekal. Dan kemudian soalan yang kedua, adakah Tuhan ini mempunyai sifat permulaan dan perakhiran? Dan sudah pasti Tuhan akan ada tidak akan ada sifat permulaan dan perakhiran. Kerana apa? Tuhan itu mempunyai sifat yang kekal. Bila dikatakan kekal, bermaksud tidak akan ada permula dan tidak akan ada perakhiran. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Tuhan perlu kepada ruang jisim dan masa? Kerana Tuhan menjadikan manusia ini di luar pada
di luar daripada alam di luar daripada kemampuan untuk kita berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat, adakah Tuhan perlu berhajat kepada manusia? Sekiranya Tuhan berhajat kepada manusia, bermaksud itu merupakan salah satu kita tidak boleh terima. Kerana Tuhan, kita sedia maklum, bila menyatakan satu Tuhan, dia perlu mempunyai kuasanya mutlak dan dia tidak perlu bergantungan kepada sesiapa pun. Tuan-tuan yang perempuan, soalan yang terakhir ini ialah, adakah Tuhan perlu tidur dan rehat? Sekiranya Tuhan mempunyai sikap untuk rehat dan tidur, siapa yang perlu takbirkan alam semesta ini? Di situ mungkin soalan-soalan ini kita boleh berikan penjelasan kepadanya untuk dia berfikir, adakah agama yang dianuti dia ini adalah satu agama yang benar ataupun agama yang salah. Moga-moga dengan apa yang saya sampaikan pada kali ini membuatkan kita lebih rasa semangat dalam melaksanakan tuntutan dakwah kepada masyarakat bukan Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita merasakan badungan itu tidak boleh menerima ataupun payah untuk menerima apa yang kita cuba bincangkan ini, maka nasihat saya, tunggu sekejap dan cari alternatif lain ataupun cari kaedah lain bagaimana kita nak memasuki ataupun menyantuni saudara bukan Islam ini kepada Islam. Kerana Islam itu agama yang mudah. Mungkin perbezaan, mungkin kepelbagaian di dalam melaksanakan dakwah itu mempunyai berbagai bentuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa diri kita takut, dengan rasakan diri kita ini lemah. Kerana apabila kita melaksanakan dakwah ini perlu minta kekuatan kepada Allah, yang mana Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila hamba-Ku bertanyakan tentangku, di manakah aku, maka beritahu kepada hamba-Ku bahawa aku dekat dengan mereka. Jadi saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan merasakan diri tuan-tuan lemah, minta saja kepada Allah, insya-Allah Allah akan kabulkan segala permintaan kita yang kita inginkan. Saya akhiri dengan perkongsian saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan pada kita malam hari ini untuk kita bersama-sama dengan dalam sebuah program Doa Talk Show yang dibawakan khas oleh One Center Malaysia Perlis dan juga siaran langsung bersama dengan rakan media kami iaitu Pro Media Tajdid. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini bersama dengan saya Marcelus Morin, dan saya akan mengupas satu topik di mana topik ini bertajuk beriman dengan sangkaan. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kalau kita lihat ramai di antara kita ni yang apabila ditanya tentang isu berkaitan agama, selalunya
jawapan yang akan diberikan dia berbunyi seperti ini. Saya rasa, saya percaya. Kebanyakannya kita akan dengar jawapan-jawapan yang ada perkataan saya rasa ataupun saya percaya. Tapi apabila ditanya, adakah apa yang dirasa dan dipercaya itu serta amalan itu adalah daripada kitab suci, ataupun mereka percaya, rasa dan amalkan sebab dengar daripada orang lain, tetapi mereka tidak pasti sama ada ia datang daripada kitab suci. Majoritinya, kalau kita tanya soalan-soalan agama kepada masyarakat kita pada hari ini, mereka akan menjawab, saya dengar daripada orang. Dan antara jawapan yang lain, saya ikut nenek moyang saya. Apa salahnya? Ini jawapan yang famous. Apa salahnya kalau ikut kalau kitab tidak sebut? Sebab saya buat benda baik apa? Kalaulah agama ini hanya mendengar daripada perkataan orang lain tanpa kita merujuk kepada kitab agama, maka apakah agama yang mengikuti sangkaan kita ataupun kita yang mengikuti agama itu dengan keyakinan? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna bagi mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila keimanan kita sudah dipalit dengan sangkaan dan mengikuti kepercayaan orang ramai tanpa kritis dengan sumber yang sebenar, maka ia akan mewujudkan banyak salah tanggap dalam cara kita beragama. Nah, inilah yang seringkali berlaku kepada masyarakat kita pada hari ini. Malah ada juga sebahagian daripada dai-dai kita ini, apabila mereka datang kepada individu-individu seperti yang kita bincangkan tadi, mereka datang menegur, ingin memperbetulkan mereka dengan membawa bukti benar daripada kitab suci. Tapi kebanyakannya bukti-bukti ini ditentang, dan orang-orang yang ingin memperbetulkan individu yang salah ini akan dilabel dan akan diberi pelbagai tuduhan dan tomahan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kalau kita lihat masyarakat manusia pada hari ini, mereka suka beriman dengan perkara-perkara yang ajaib dan pelik, ataupun kita boleh kata beriman tanpa adanya bukti kebenaran itu, dan mereka beriman dengan sangkaan. Apabila melihat sesuatu keajaiban alam berlaku seperti bentuk salib bentuk salib yang terbentuk di pokok, maka itu dikira sebagai penguat iman. Tidak kurang juga apabila mereka melihat sesuatu yang kita nak guna ayat, sesuatu yang di luar tabi'i, seperti tsunami. Nah, tsunami melanda, pada suatu ketika dahulu tsunami melanda ada di beberapa tempat, kalau saya tak silap dekat Aceh, ada sebuah masjid yang tidak runtuh, dan perkara ini menjadi dalil kepada mereka untuk semakin beriman kepada agama masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat sikap sebegini tidaklah memiliki sandaran yang kuat untuk mereka berpaut. Nah, sebab sangkaan ini telah menjadi teras kepada iman, maka benda palsu yang juga akan dianggap benar dan diimani. Hadirin dan hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat fenomena pada hari ini, banyaknya berlaku perdebatan antara agama. Perdebatan ini berlaku bagi menjuarai siapa daripada golongan yang benar. Sebagai umat Islam yang berilmu, kita sebagai Muslim seharusnya kita meyakini kebenaran Islam dengan hujahnya. Walaupun sedemikian, terdapat segelintir umat Islam yang melampau dalam menonjol sesuatu yang dianggap ajaib
lalu diletakkan ke atas tanda kebenaran agama. Nah, sidang penonton yang dirahmati sekalian, sering dipersoalkan apakah ukuran kepada benarnya keimanan dan keyakinan seseorang itu. Islam jelas menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang boleh berurusan dengan fitrah manusia, menerusi Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam tidak pernah menzalimi penganutnya dalam ibadat, dan Islam juga melarang sekiranya penganutnya berlebih-lebihan dalam beragama. Kuncinya adalah kembali kepada dasar agama itu, yaitu kitab suci. Ini seperti mana rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab. Apabila kita ingin melihat kebenaran agama, kita perlu memiliki disiplin ilmu yang adil dalam menganalisis. Mahu menilai kebenaran setiap agama pula memerlukan kajian kepada kitab suci. Sebab itulah asas kepada setiap agama. Kalau kita tidak lihat kepada kitab suci agama tersebut, mana mungkin kita boleh melihat, mana mungkin kita boleh menilai agama ini benar ataupun salah. Agak danggal sekali sekiranya kita memahami kebenaran agama itu kepada benda-benda pelik dan ajaib. Nah, masalah ini sebenarnya tidak terlepas dalam masyarakat Muslim. Ramai dalam kalangan umat Islam yang begitu obses dalam mencari tanda dan simbol agama di buah-buahan, di pokok kayu yang ada di atas langit, dalam dekat daging haiwan dan banyak lagi. Dan kebanyakannya yang dikejar itu adalah kalimah, nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dekat sosial media, banyak video-video yang ditayangkan mengenai tertulisnya kalimah Allah di atas langit. Tertulisnya kalimah Allah dan nama Nabi Muhammad itu pada pokok, pada daun. Ada pula yang lagi dahsyat, bayi baru lahir. Tertulisnya kalimah Allah pada badan bayi itu. Dan perkara ini dijadikan teras untuk mereka mengukur bahwasanya Islam ini beragama yang benar disebabkan fenomena ini yang terjadi. Persoalannya, betulkah sangkaan ini untuk kita imani? Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-190, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, kalau di dalam ayat ini kita memahami bahwasanya kalau kita lihat dalam kitab tafsir At-Tabari, dinukilkan pandangan Abu Ja'far yang menekankan bahawa berfikir ini adalah kunci utama untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya melalui dalil ini juga ada di kalangan para ustaz, para asatidzah kita menggunakan dalil ini, surah Ali Imran ayat ke-190, dan mereka menggunakan dalil ini untuk mereka membenarkan perbuatan mereka dalam menyebarkan kalimat dan simbol agama ini kepada masyarakat untuk menandakan bahwasanya Islam ini benar disebabkan terjadinya perkara-perkara ajaib seperti ini. Dan mereka menggunakan dalil surah Ali Imran ayat ke-190 ini. Nah, di sini kita melihat ada sebahagian para ustazah mereka tidak memahami konteks sebenar ayat Al-Quran ini. Mereka tidak merujuk kepada kitab tafsir seperti mana yang saya sebutkan tadi, merujuk kepada kitab tafsir At-Tabari yang dinukilkan pandangan Abu Ja'far yang menekankan bahawa berfikir ini adalah kunci utama untuk kita mengenal tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perlu diketahui bahawa perkara-perkara ajaib dan pelik ini tidaklah membantu untuk menegakkan hujah agama. Agama yang benar berdiri di atas hujah yang benar. Dan sekiranya perkara ini ditonjolkan dan dijadikan hujah,
bahawa benarnya sesebuah agama itu, maka kelak sudah tidak ada gunanya akal fikiran dan hujah ilmiah yang ada. Kalau kita cuma bergantung kepada perkara-perkara yang ajaib dan pelik ini untuk kita sandarkan ia sebagai salah satu tanda kebenaran satu agama, lebih baik kita saling pamerkan perkara ajaib dari agama masing-masing. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hujah agama yang benar adalah dinilai berdasarkan hujah yang benar. Kita tidak boleh menggunakan perkara-perkara ajaib ini, perkara-perkara pelik-pelik ini untuk kita mengukur kebenaran sesuatu agama itu. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat juga kalau kita lihat juga ramai orang sama ada yang memeluk agama Islam ataupun yang telah murtad. Kebanyakannya hujah mereka yang memeluk Islam ini ada di antara muallaf yang menceritakan kisah penghijraan mereka ini kerana mereka bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan kadang-kadang ada yang menceritakan orang mimpi ada orang pakai jubah putih and then mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Nah, sebenarnya ada sebagai Muslim kita tidak menolak kemungkinan itu sebagai salah satu jalan Allah mahu mendekatkan hidayah kepadanya. Nah, hal ini kerana juga boleh menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mau memberikan ilham kepada seseorang itu. Malahan Nabi juga pernah menyebut bahawa adanya mimpi yang juga datang daripada Allah dan ada juga mimpi yang datang daripada syaitan. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat Abu Qatadah, di mana Abu Qatadah pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi baik itu datang daripada Allah dan mimpi buruk itu datang daripada syaitan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan, hendaklah dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya sehingga mimpi itu tidak akan mengganggunya. Hadis ini direkodkan dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang bernomor 4195. Begitu juga dengan soal bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan mimpi yang benar. Ini berdasarkan hadis yang sahih, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang bernomor 4206. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang melihatku dalam tidur, maka dia akan melihatku dalam jaga ataupun dia seolah-olah telah melihatku dalam jaga. Syaitan tidak boleh menyerupai diriku. Nah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jika seseorang itu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat dan fizikalnya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, maka itu adalah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sekiranya sebaliknya, fizikal dan sifatnya itu tidak menyerupai seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, perkara itu adalah tidak benar. Dan Nabi Muhammad juga menyatakan dalam hadis sebentar tadi bahwasanya syaitan tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita perlu ingat, syaitan ini dia memang tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan penuh dengan tipu dayanya. Senjata utama syaitan ini adalah menipu, memperdayakan manusia. So syaitan boleh mempergunakan tipu helanya seperti memanipulasikan dirinya sebagai Nabi Muhammad. Sebagai contoh, ada orang yang bermimpi, kononnya dia bermimpi Nabi Muhammad. Dia memberitahu bahwasanya orang yang dalam mimpinya itu mengaku dia ini adalah Nabi Muhammad. Tapi apabila ditanyakan tentang fizikal dan sifat Nabi Muhammad dalam mimpi beliau, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, bercanggah dengan sifat-sifat dan fizikal Nabi yang berada dalam hadis-hadis yang sahih. Ini menandakan syaitan memanipulasikan dirinya supaya orang itu
supaya orang itu tertipu seolah-olah dia telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh yang sedemikian, soal mimpi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah sesuatu yang boleh kita bawa main. Lebih-lebih lagi bila ia berkaitan dengan agama. Baik, kembali kepada perbincangan kita mengenai sikap sebahagian mu'allaf yang menjajah kisahnya memperoleh hidayah melalui mimpi, dan dengan faktor mimpi itulah dia menerima Islam. Tidak dinafikan sekiranya mimpi itu adalah hidayah daripada Allah, akan tetapi ia tidak harus berhenti setakat itu saja. Hal ini kerana keimanan itu perlu dipaut pada tunjang yang kuat, yaitu dengan mengimani kebenaran. Jika ia hanya berdiri sekadar bermimpi semata-mata, maka ia adalah satu sandaran yang sangat rapuh. Mari kita turn the table. Apa akan jadi sekiranya individu tersebut dia bermimpi pula bertemu dengan seorang sami dan sami itu mengajak pula individu itu untuk memeluk agama Buddha? Adakah dia akan memeluk agama Buddha? Dan setelah itu, andai kata si individu itu dia bermimpi dia bertemu dengan Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam, dan Jesus pula mengajak dia dalam mimpinya, konon mengajak dia untuk memeluk agama Kristian. Adakah dia akan memeluk agama Kristian? Nah, kalau kita mahu mengamalkan sikap beragama dengan cara sebegini, sebenarnya agama lain telah memperkenalkan cara ini. Kalau dibuat carian di internet mengenai kisah-kisah bermimpi dengan Nabi Isa alaihissalam ataupun Jesus dalam versi Kristian, kita akan dapati banyaknya versi seakan-akan itulah dalil mengatakan mereka di pihak yang benar. Malah lambakan buku Kristian juga mengandungi himpunan tentang kisah orang yang bermimpi bertemu dengan Jesus. Nah, sebenarnya kami Dewan Center Malaysia Perlis, kami ada berjumpa, kami ada cuba untuk mendekati seorang murtadin yang telah viral baru-baru ini di media sosial. Saya dah lupa nama dia. Kalau saya tak silap nama dia Yusri. Beliau sangat aktif mengupload video di YouTube, dan kebanyakannya mereka berhujah mengenai agama Islam, salahnya agama Islam ini. Dan bila ditanya mengapa mereka ini memeluk agama Islam, sebenarnya ada jawapan yang mereka berikan bahawasanya mereka ini memeluk agama Islam sebab mereka mimpi bertemu dengan Jesus Christ. Mereka mimpi bertemu dengan Isa alaihissalam. Nah, persoalannya di sini, adakah dengan mimpi itu kita boleh menilai kebenaran sesuatu agama? Adakah dengan mimpi itu kita tidak perlu menilai hujah-hujah yang ada di dalam kitab suci agama-agama lain untuk kita menilai kebenaran? Kalaulah kita menggunakan hujah mimpi itu untuk menyatakan kebenaran sesuatu agama, apakah fungsi kitab-kitab suci yang ada pada semua agama di dunia ini? Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita merujuk kepada kisah perjalanan para ulama, para salaf ketika mereka menerima Islam, sebenarnya tidak ada satu riwayat pun mengatakan mereka ini memeluk Islam melalui mimpi. Umat Islam dahulu, mereka menerima Islam ni atas dasar kebenaran, atas dasar hujah mereka yang masuk akal, yang intelektual. Nah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, tonggak dalam beragama ini sebenarnya bukan sekadar melibatkan perkara pelik dan ajaib. Bukan sekadar bermimpi, bukan sekadar kita melihat masjid tidak roboh bila ada bencana. Bukan sekadar kita melihat adanya mukjizat terjadi macam seperti penyembuhan kepada orang yang sakit kronik. Nah, itu bukanlah salah satu perkara yang kita boleh gunakan sebagai pengukur kebenaran. Kita perlu ingat sebenarnya kebenaran ini
perlu dinilai dengan akal dan intelektual. Sebab itu adalah penting untuk kita berhujah dan berfikir. Ini kerana antara ciri-ciri penghuni neraka adalah tergolong daripada golongan mereka yang menyekat nilai intelektualnya, yang tidak mau mendengar dan berfikir, seperti mana yang telah disebutkan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, dan mereka ahli neraka berkata, sekiranya kami mendengar ataupun memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cara beragama dengan hanya berpaut pada perkara-perkara pelik dan ajaib yang dilakukan oleh manusia selepas Nabi Muhammad ini adalah suatu fenomena yang tidak sehat. Apatah lagi jika seseorang itu bermimpi lalu mendakwah membawa syariat baru. Itu lagi parah. Perkara sebeginilah yang boleh terjadi jika dimulakan dengan sikap keajaiban dalam beragama. Kita tidak menafikan sebenarnya dalam agama Islam terdapat banyak keajaiban yang berlaku. Hatta Nabi Muhammad sendiri pun pernah melakukan mukjizat. Sebab di antara tanda-tanda di antara tanda-tanda kenabian itu adalah dia mendapat melakukan mukjizat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini lagi saya akan bincangkan bersama dengan anda semua tentang salah satu tabiat manusia ni. Di mana salah satu tabiat manusia dalam beragama adalah mereka menginginkan tanda keistimewaan dan keajaiban yang luar biasa. Ini yang melibatkan kuasa Tuhan. Kebiasaannya keajaiban itu biasanya ditempel kepada tokoh-tokoh mereka seperti memiliki kuasa sakti dan seumpamanya. Sebagai contoh, jelas dapat dilihat dalam sejarah ataupun hikayat mana-mana kepercayaan, mana-mana agama, mana-mana kepercayaan. Kisah-kisah ajaib yang disandarkan kepada tokoh mereka. Malah hal ini juga berlaku kepada semua penganut agama di dunia. Kalau kita lihat dalam agama Yahudi, terdapat banyak kisah atau hikayat Bani Israel yang tidak terdapat dalam kitab Perjanjian Lama yang juga dikenali sebagai Israiliyat. Kebanyakannya adalah kisah ajaib dan pelik-pelik yang melibatkan Nabi dan Rasul mereka. Dan kebanyakan Israiliyat ini juga dikilaskan sebagai tidak diketahui statusnya. Nah, dan sedikit kisah-kisah Israiliyat ini ada yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dan mereka, golongan ini mereka mencipta kisah-kisah ajaib itu tersendiri lalu disandarkan kepada tokoh-tokoh mereka. Hal ini juga sebenarnya berlaku dalam agama Islam. Kisah-kisah ajaib melibatkan tokoh-tokoh agama yang khususnya digemari oleh golongan sufi. Mereka gemar menghimpunkan kisah-kisah para wali yang memiliki pelbagai karomah. Sememangnya Islam tidak menafikan ada wujudnya karomah ini. Akan tetapi Islam sangat menekankan soal keaslian dan kesahihan sesuatu berita, khususnya apabila ia diceritakan tanpa disiplin ilmu. Kadang-kadang kisah-kisah seperti ini diceritakan dengan cara melampaui batas, malah seringkali digambarkan keramat itu melebihi mukjizat para nabi dan rasul. Kalau kita lihat dalam agama lain, sebenarnya dalam agama lain juga mereka sangat obses di dalam perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang pelik. Sehingga kan perkara-perkara ini dijadikan sandaran kepada kebenaran agama mereka. Kalau kita lihat dalam agama Buddha juga sebenarnya memiliki kisah-kisah ajaib yang melibatkan tokoh mereka. Antaranya disusun oleh seorang Sami, Vajrayana. Dalam bukunya The History of Buddhism in India, beliau merupakan seorang sejarawan. Kisah ajaib dalam buku ini sebenarnya banyak menceritakan tentang kisah-kisah ajaib yang dilakukan oleh para Sami, seperti Arya, Upagupta, Diditaka dan sebagainya lagi. Selain itu, kalau kita lihat dalam agama Hindu pun ada. Agama Hindu sebenarnya mereka lebih banyak kisah-kisah sakti
lagi ajaib yang turut dihimpunkan sebagai kitab suci mereka. Kebanyakannya dalam agama Hindu ini mereka mengabaikan kitab utama mereka. Mereka menggunakan kitab-kitab kecil untuk menggunakan ia sebagai pedoman hidup mereka. Dan kebanyakannya juga mereka terdapat banyak kisah-kisah ajaib dan mereka menggunakan kisah-kisah ajaib ini untuk menyandarkan kebenaran agama mereka. Nah, mereka juga menyandarkan kisah ajaib ini kepada dewa-dewi mereka dan khususnya kepada Vishnu, Brahma dan Shiva. Kalau kita lihat dalam kitab Purana, 18 buah kitab Purana yang mengutarakan kisah-kisah ajaib yang disandarkan kepada dewa-dewi mereka. Mereka banyak menceritakan tentang keajaiban yang pelik dalam kitab-kitab mereka dan mereka menjadikan perkara-perkara ini sebagai sandaran untuk kebenaran agama mereka. Terdapat juga dalam agama Hindu mereka berbangga dengan seorang, siapa nama? Saya lupa dah. Seorang tokoh yang bernama Sai Baba. Di mana Sai Baba ini seorang tokoh yang didakwa kononnya boleh melakukan pelbagai perbuatan keramat seperti memuntahkan telur emas, mengeluarkan tepung di tangannya dan banyak lagi. Tidak kurang juga kisah-kisah orang yang sakit kronik. Bila orang-orang yang sakit kronik ni ada yang mimpi bertemu dengan Sai Baba. Bila mereka melihat Sai Baba terus sembuh. Orang sakit itu menjadi hilang. Dan kisah keajaiban ini dihimpun dalam buku-buku. Ada buku yang ditulis oleh Sai Baba ini dihimpunkan dalam buku Mukjizat Sai Baba. Dan ada juga buku yang mendedahkan hela keramat yang dilakukan oleh Sai Baba. Nah, kalau kita lihat agama-agama lain juga sebenarnya memiliki kisah ajaib seperti mitos dan juga kisah legenda yang berbentuk keajaiban. Persoalannya, kenapa manusia memiliki pemikiran dan sikap seperti ini? Dan kenapa manusia memiliki imajinasi mengenai tindakan luar biasa ini? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya perasaan ini merupakan fitrah manusia. Islam meraihkan tuntutan fitrah. Kerana manusia ini memiliki pemikiran terhadap sesuatu bentuk yang berkuasa untuk dia memahami Tuhan. Sebab itu, kalau dibaca dalam Al-Quran, kaum-kaum terdahulu selalu meminta para rasul untuk membuktikan kebenaran melalui perkara-perkara kejadian luar tabi'i, perkara-perkara ajaib, seperti membelah bulan dan banyak lagi. Sebab itulah manusia ini dia memiliki sejenis pemikiran yang pemikiran supaya mereka apabila mereka melihat sesuatu perkara yang luar biasa, itulah yang membuatkan mereka takjub dan boleh membuatkan mereka percaya kepada seseorang yang dilantik sebagai rasul. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah mengkhabarkan kisah Nabi dan Rasul itu, kisah Nabi dan Rasul terdahulu memiliki mukjizat hissi, mukjizat satu kejadian yang di luar tabi'i. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat, sebab itulah salah satu daripada kerasulan. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Islam juga percaya kepada kewujudan karomah wali. Karomah ini berlaku dengan tidak sengaja dan bukan menjadi alat keistimewaan, tetapi bagi seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara yang digariskan adalah karomah wali tidak melebihi mukjizat para nabi. Mana mungkin karomah wali ini melebihi mukjizat para nabi? Kalaulah karomah wali itu melebihi mukjizat para nabi, kenapa tidak si wali itu menjadi nabi? Nah, Islam mengisi tuntunan ini dengan garis panduan dengan disiplin yang ketat. Walaupun Islam mengakui adanya karomah, ia tidak bermakna dihalalkan untuk seseorang itu bermudah mereka-reka kisah yang tidak benar dan untuk disandarkan kepada wali dan tokoh mereka. Sebab itu Islam sangat mementingkan kesahihan sesuatu kabar seperti mana kita lihat dalam disiplin ilmu hadis. Nah, mungkin kita boleh timbulkan persoalan.
antara persoalan yang kita boleh timbulkan, andai katalah sekiranya Islam ini meraihkan tuntutan yang kita sebutkan tadi, mengapa pada hari ini tidak ada mukjizat yang boleh ditunjukkan kepada manusia agar manusia beriman kepada Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pada hari ini kita tidak sedar. Kita sebenarnya pada hari ini kita sentiasa bersama-sama dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu tidak lain tidak bukan kitab kita Al-Qur'an itu sendiri. Coba datangkan bukti. Coba datangkan bukti bahwa Al-Qur'an itu bukanlah sebuah hikmah yang ajaib. Ajaibnya itu pada ilmu dan kandungannya. Al-Quran adalah kitab yang menuntut intelektual, logik, dan membimbing supaya seseorang manusia itu berada di landasan fitrah yang benar. Di samping itu, Al-Quran juga membawa kisah mukjizat dan keajaiban. Ia dilandasi dengan kebenaran dan kriteria para nabi. Dan perkara-perkara ini tidak berlaku semudah-mudahnya. Peristiwa itu juga akan disandarkan kepada kebesaran Allah dan bukan pada diri para nabi. Sebab itu dalam sejarah, kalau kita lihat dalam sejarah, tidak ada seorang pun para nabi disembah oleh masyarakat pada zamannya. Hatta pada zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak disembah oleh para pengikutnya ataupun yang dikenali sebagai Hawariyun. Cumanya selepas zaman Nabi Isa, barulah ada masyarakat zaman ketika itu mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan dan mereka menyembahnya. Dan begitulah juga yang tadi saya sebutkan, seperti Sai Baba dan para tokoh sesat. Mereka ini melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik, sehingga kan tokoh-tokoh ini bukan sahaja dihormati, tetapi juga disembah, dijadikan Tuhan mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perlu diingatkan juga bahwa dengan fitrah manusia yang tertarik kepada keajaiban ini, sebenarnya syaitan dan para iblis, mereka boleh menggunakan kefitraan manusia ini untuk menarik manusia itu ke lembah kesesatan. Sebagai contoh, kalau kita lihat ramai masyarakat di luar sana, mereka tidak menilai kebenaran agama Islam itu berlandaskan hujah ataupun kebenaran kitab suci. Mereka melihat kebenaran agama itu berlandaskan banyaknya berlaku mukjizat ataupun banyaknya berlaku perkara-perkara luar tabi'i, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang pelik dalam agama itu yang menandakan kebenaran agama itu. Saya ingin menceritakan, kami pernah berjumpa dengan Madu, ya, di mana beliau ini seorang Kristen. Bila kami berbincang dengan beliau berkenaan dengan kebenaran sesuatu agama, kami bertanyakan kepada beliau ini, Madu ini, bagaimana beliau mengukur kebenaran agama Kristen itu. Dan jawaban yang diberikan kepada beliau tidak ada satupun perkataan Bible. Beliau tidak pernah menyebutkan bahwasanya beliau ini pernah membuka Bible untuk menilai kebenaran agama Kristen itu. Malahan beliau seringkali mengatakan bahwasanya dalam hidup dia setiap hari dia selalu mendengar suara. Kononnya itu adalah Jesus memberitahu dia apa yang dia perlu buat, apa yang dia tidak perlu buat. Seolah-olah perkara itu menjadi satu syariat yang baru dalam Kristen. Bagaimana seorang Kristen menjalani ataupun mengamalkan amalannya tanpa merujuk kepada kitab utama mereka, yaitu Bible? Dan mana mungkin ada Kristen yang menggunakan hujah-hujah ini untuk mereka menyatakan kebenaran agama mereka? Adakah dengan perkara-perkara ajaib seperti ini boleh menjadi ukuran kepada kebenaran agama mereka? Nah, seperti mana yang tadi saya telah tegaskan, yang saya telah bincangkan tadi, di dalam agama Islam pun terjadinya perkara-perkara seperti ini. Al-Quran dan As-Sunnah telah disyariatkan kepada kita semua. Apabila kita ingin melaksanakan sesuatu amalan,
sesuatu perintah Allah, kita kena rujuk kepada Al-Quran. Dan bagaimana kita hendak memahami Al-Quran dengan lebih lanjut, kita kena menuntut ilmu tafsir. Kita kena belajar tafsir Al-Quran. Ada banyak tafsir Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Hamka, tafsir At-Tabari, dan banyak lagi. Begitu juga dengan dalam konteks kita hendak memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita kena melihat apakah yang ditakriskan oleh para ulama mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalaulah kita menggunakan hujah, kita mimpi itu, kita mimpi ini, kita melihat kepada perkara ajaib, kita melihat perkara di luar daripada tabi'i ini, kita jadikan dia sebagai sandaran untuk mengukur kebenaran agama kita. Sebenarnya ia telah merosakkan keindahan agama Islam itu sendiri. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ada ramai berjumpa dengan kawan-kawan yang memeluk agama Islam. Ya, ada di antara mereka ni, bila mereka memeluk agama Islam, mereka menceritakan mereka mengkaji, mereka membuat perbandingan agama, di mana kajian-kajian ini memerlukan pembacaan yang banyak, memerlukan rujukan yang banyak. Dan sudah pasti kalau seandainya kita melakukan perkara seperti ini, kita boleh melihat keindahan Islam itu dalam pengkajian kita dan dalam pembelajaran kita mengenai agama Islam. Andai katalah kalau kita kata Islam ini indah, macam mana Islam ini indah? Oh, saya mimpi semalam ada orang jubah putih, mimpi dia bagi tahu Islam ni indah, saya pun masuk Islam. Bagus, lebih baik kita buat dakwah macam tu. Semalam saya mimpi pergi bawa seri dakwah, semalam bagi tahu dengan orang ramai. Semalam saya mimpi saya bertemu dengan seorang pakai jubah putih, dia kata Islam ni bagus. Marilah masuk, mimpi saya itu betul loh. Adakah dengan cara seperti ini akan membuatkan seseorang itu tertarik? Jangan kata tertarik. Adakah dengan cara seperti itu kita boleh membuat orang ini percaya dengan kata-kata kita? Nah, sidang penonton yang dirahmati sekalian, kebenaran sesuatu agama itu terletak kepada hujahnya. Dan kalau kita lihat, kalau kita nak bincang secara ilmiah tentang kebenaran setiap agama ini, kita memerlukan ruang dan kita memerlukan orang-orang yang berintelektual. Kita tidak mahu kalau kita bincang dengan orang-orang yang tidak mempunyai intelektual yang tinggi mengenai dengan agama, ada di kalangan mereka ini akan memberikan tomahan, memaki, tiba-tiba jadi panas. Sebab mereka tidak ada disiplin, mereka tidak tahu bagaimana hendak meletakkan sesuatu kebenaran agama itu dan bagaimana caranya, kaedah untuk menilai kebenaran sesuatu agama itu. Nah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pesanan saya, akhir kalam saya, kita sebagai Muslim seharusnya kita kena beriman secara total dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Janganlah kita menggunakan hujah-hujah keajaiban ataupun perkara-perkara pelik yang terjadi dalam agama Islam ini sebagai salah satu sandaran untuk kita letakkan kepada kebenaran agama kita. Seandainya kita menggunakan cara ini untuk kita menyandarkan kebenaran agama kita, apakah perbezaan kita dengan agama-agama yang lain? Kita akui bahwasanya Islam ini tertegaknya Islam ini disebabkan adanya hujahnya yang ilmiah, yang logik, yang rasional, intelektual. Dan kebanyakannya kalau kita lihat hujah-hujah daripada agama lain, kebanyakannya tidak boleh mencapai satu tingkat untuk menyatakan agama mereka ini benar. Dan timbullah satu lagi cara untuk menyatakan sesuatu agama itu benar. Mereka menggunakan kaedah seperti yang kita bincangkan tadi, yaitu mempercayai perkara-perkara yang ajaib, mempercayai perkara-perkara yang pelik. Nah, ada yang percaya kalau terbentuknya salib di langit, maka itulah tanda kebenaran agama Kristian. Ada juga yang menggunakan timbulnya simbol Hindu
pada haiwan, pada daging haiwan, pada kebiasaannya lembu. Ada tersebar di sosial media. Mereka menggunakan hujah ini untuk membenarkan, untuk sebagai sandaran kebenaran agama mereka. Nah, kalaulah kita Islam, kita menggunakan hujah-hujah seperti ini untuk menyandarkan kebenaran agama kita, apakah beza kita dengan mereka? Contoh dan perempuan, sebenarnya dalam agama Islam ilmu itu sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap orang yang bergelar muslim. Setiap kita ini yang beriman dengan Allah, yang beriman dengan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, kita semua adalah muslim. Dan seharusnya kita menjadikan satu budaya menuntut ilmu ini di dalam agama Islam. Kita kena menuntut, kita kena belajar tentang agama Islam. Kita kena belajar bagaimana kita hendak berhujah untuk menyatakan kebenaran agama Islam. Kita janganlah, betul kita tidak nafikan berlakunya perkara-perkara ajaib, perkara-perkara pelik dalam agama kita juga. Tapi itu bukanlah salah satu alasan ataupun sandaran yang perlu kita gunakan untuk kita nyatakan kebenaran agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, pesanan terakhir saya, marilah kita sama-sama sebagai muslim, sebagai tanda kita mensyiarkan Islam, sebagai tanda kita mengagungkan agama Islam, marilah sama-sama kita membudayakan sifat, sikap rajin untuk kita sentiasa menuntut ilmu, sentiasa mau mengambil tahu tentang ilmu Islam itu sendiri. Sebab melalui ilmu Islam itulah iman kita boleh semakin berkembang dan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melalui ilmu itu jugalah kita boleh menyatakan kebenaran agama kita dan kita boleh mengajak manusia yang lain untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.